Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad. Nama penulis saya adalah Dr. Muhammad Ayub bin Hassan. Tajuk kajian yang telah saya lakukan adalah hubungan antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai latar belakang kajian yang telah saya lakukan. Menurut Ismail, Iqbal dan Nas 2019, majoriti daripada penemuan yang telah dilakukan oleh penyelidik menunjukkan bahawa keterlibatan pekerja dan prestasi kerja mempunyai hubungan yang positif dan ia dapat dilihat daripada prestasi kerja yang baik yang ditunjukkan oleh pekerja yang mempunyai keterlibatan yang tinggi berbanding pekerja yang mempunyai keterlibatan yang rendah. Menurut Sulaiman dan Zahouni 2016, keterlibatan dalam pekerjaan akan membuatkan seseorang itu merasakan bahawa keberadaan mereka di dalam organisasi adalah bermakna dalam kehidupan mereka sehingga menyentuh tahap terdalam dalam kehidupan mereka yang mana seterusnya dapat meningkatkan prestasi organisasi. Oleh itu, keterlibatan pekerja mempunyai impak sangat besar terhadap prestasi kerja. Nazir dan Islam 2017. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Berarti bahawa pekerja yang mempunyai keterlibatan dalam pekerjaan mereka lebih memahami kepentingan tugas mereka, menggambarkan kesetiaan kepada organisasi dan juga mempamerkan hasrat terhadap kerja mereka berbanding pekerja yang tidak mempunyai keterlibatan dalam pekerjaan mereka. Ismail et al. 2019. Menurut Johari et al. 2018, pekerja kebiasaannya kurang bersemangat jika persekitaran tempat kerja tidak digemari dan situasi ini akan menyebabkan tahap prestasi mereka menjadi merosot. Sebagai contoh, menurut Bain 2015, Jepun telah mengalami kehilangan produktiviti sebanyak 232 bilion disebabkan oleh peringkat keterlibatan pekerja yang rendah iaitu hanya 9% sahaja. Terdapat 3 objektif yang ingin dikaji di dalam kajian ini, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti tahap keterlibatan pekerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti hubungan antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Seterusnya adalah mengenai skop kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Seramai 80 orang pekerja pos Malaysia di sekitar Besut yang telah dipilih dan terlibat dalam kajian ini. Sesungguhnya kaedah yang telah digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif di mana borang soal sidik telah diedar kepada responden yang terlibat. Setelah data diperoleh daripada responden, Statistical Package for Science Social atau SPSS telah digunakan bagi menganalisis data tersebut. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Melalui kajian yang telah dilakukan, keterlibatan pekerja dan prestasi kerja seseorang pekerja di dalam organisasi dapat diketahui. Kepentingan kajian ini meliputi dua aspek utama, iaitu kepada pihak pengurusan dan juga kepada para pekerja di dalam organisasi. Pihak pengurusan dalam organisasi dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kepada keterlibatan pekerja yang mana dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan prestasi kerja mereka. Perkara ini adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan kerana sekiranya pekerja mempunyai penglibatan yang tinggi di tempat kerja, maka ia akan menyebabkan prestasi kerja mereka menjadi semakin meningkat berbanding mereka yang mempunyai penglibatan yang rendah di tempat kerja. Seterusnya adalah kepentingan kajian ini terhadap para pekerja pula adalah mereka dapat menjadikan kajian ini sebagai kayu ukur kepada mereka untuk mencapai prestasi kerja yang lebih baik dalam organisasi mereka. Setelah itu, saya akan menerangkan mengenai teori dan model. Model yang telah dipilih dan digunakan bagi keterlibatan pekerja adalah model skala keterlibatan kerja Utrecht Work Engagement Scale atau nama singkatannya adalah UWES. UWES telah ditubuhkan oleh Arnold Baker dan Wilma Scofley pada tahun 2002. Terdapat 3 dimensi di bawah model UWES. Dimensi yang pertama adalah semangat. Menurut Baker dan Scofley 2015, semangat merupakan tahap tenaga yang tinggi, kesediaan untuk melabur, usaha dalam kerja seseorang, ketahanan mental semasa bekerja dan juga kegigihan walaupun ketika menghadapi kesukaran. Dimensi yang kedua adalah dedikasi. Menurut Baker dan Scofley 2015 menyatakan bahawa dedikasi merupakan seseorang yang mempunyai keterlibatan yang tinggi dalam aktiviti pekerjaan, mempunyai rasa yang penting, sukakan cabaran, mempunyai sifat bangga dan juga mempunyai inspirasi terhadap pekerjaan mereka. Dimensi yang terakhir adalah penyerapan. Penyerapan pula boleh didefinisikan sebagai tahap
kepekaan yang ada pada diri seseorang semasa bekerja dan dicirikan oleh perasaan yang berkaitan dengan masa berlalu dengan lebih pantas ketika bekerja, merangkumi kesukaran untuk melepaskan diri daripada aktiviti kerja. Perkara ini menunjukkan bahawa model Owens berkait rapat dengan soal sidik dalam kajian ini kerana ketiga-tiga dimensi ini wujud dalam kesemua soalan soal sidik dalam kajian ini. Manakala model yang telah dipilih dan digunakan bagi proses kerja pula adalah soal sidik proses kerja individu atau Individual Work Performance Questionnaire, atau nama singkatannya adalah IWPQ, yang mana telah ditubuhkan oleh Cosmem, Burnett, Hildebrand, Waite dan Beck pada tahun 2014. Model ini mempunyai 3 dimensi dan sangat berkait rapat dengan soalan-soal selidik di dalam kajian ini kerana semua item soal selidik mempunyai ciri-ciri ketiga-tiga dimensi tersebut. Dimensi yang pertama bagi model IWPQ adalah prestasi tugas. Menurut Tufail, Munir dan Ishtiaq 2016 menjelaskan bahawa prestasi tugas adalah merangkumi kelajuan melaksanakan tugas, ketepatan dalam melakukan kerja, pelbagaian tugas yang boleh dilakukan oleh pekerja, serta kualiti dan kuantiti kerja yang dilakukan. Dimensi kedua adalah prestasi kontekstual. Prestasi kontekstual pula merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mengekalkan serta meningkatkan konteks sosial dan psikologi yang mana menyokong prestasi tugas dan juga menjadikan seseorang individu, pasukan dan juga organisasi menjadi lebih berjaya dan berkesan. Dimensi yang terakhir pula adalah prestasi tingkah laku tidak produktif. Tingkah laku tidak produktif merupakan tingkah laku sukarela yang mengganggu kesejahteraan organisasi. Bahagian ini pula menerangkan mengenai kerangka kajian. Raja di bawah ini menunjukkan pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini. Pemboleh ubah bebas bagi kajian ini adalah keterlibatan pekerja, manakala pemboleh ubah bersandar pula adalah prestasi kerja. Kerangka kajian ini adalah bertujuan untuk menunjukkan kerangka hubungan di antara pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini. Seterusnya, bahagian ini pula membincangkan mengenai metodologi kajian. Kaedah kuantitatif telah dipilih bagi menjalankan kajian ini yang mana agihan borang soal sidik telah diedarkan kepada responden-responden yang terlibat, iaitu kepada pekerja-pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Kaedah ini telah dipilih kerana maklumat yang diperoleh adalah lebih cepat dan lebih mudah berbanding dengan kaedah-kaedah yang lain. Populasi di dalam kajian ini adalah terdiri daripada pekerja-pekerja pos Malaysia yang berada di sekitar Besut, iaitu daripada Cawangan Jeretih, Kampung Raja dan Setiu. Jumlah bagi keseluruhan pekerja yang menjadi responden untuk kajian ini adalah seramai 80 orang. Menurut Jaya 2010, seluruh populasi digunakan jika populasi adalah di bawah 100 orang. Namun begitu, jika populasi adalah lebih daripada 100 orang, maka persempulan harus dilakukan. Oleh itu, persempulan tidak perlu dilakukan di dalam kajian ini kerana jumlah responden ataupun jumlah populasi adalah kecil. Maka kajian ini menggunakan keseluruhan populasi untuk mendapatkan maklumat yang diingini dan keseluruhan populasi adalah boleh diakses. Seterusnya, instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik yang mana ia digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan data. Soalan kaji sidik mengenai keterlibatan pekerja yang ditubuhkan oleh Scofley dan Baker 2003 iaitu skala keterlibatan kerja Utrecht atau UVES yang mana merupakan pemboleh ubah bebas telah diambil dan diadaptasikan di dalam kajian ini. Seterusnya, bagi mengukur pemboleh ubah bersandar pula, soalan soal selidik yang ditubuhkan oleh Cosman et al. 2014 mengenai prestasi kerja iaitu soal selidik prestasi kerja individu atau IWPQ telah diadaptasikan dalam kajian ini. Bagi kaedah analisis data pula, kaedah statistik deskriptif telah digunakan bagi mengukur demografi, tahap keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Kaedah statistik inferensi digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut, iaitu dengan menggunakan kolerasi Pearson. Bahagian ini pula menerangkan mengenai maklumat soal selidik. Terdapat 3 bahagian di dalam borang soal selidik. Bahagian pertama adalah merangkumi mengenai demografi, yang mana ia membincangkan mengenai maklumat ataupun latar belakang responden. Bahagian A ini mempunyai 5 soalan iaitu mengenai jantina, umur, bangsa, tempoh perkhidmatan dan juga tempoh pendidikan. Yang seterusnya adalah bahagian B. Bahagian B adalah mengenai tahap keterlibatan pekerja. Bahagian ini mempunyai 17 soalan kesemuanya. Seterusnya, skala Likert
telah digunakan dalam pembahagian jawapan, iaitu sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Bahagian C pula adalah berkenaan dengan prestasi kerja, yang mana ia mempunyai 18 soalan kesemuanya. Bahagian ini juga menggunakan skala Likert dalam pembahagian jawapan. Seterusnya adalah berkenaan dengan dapatan kajian. Berdasarkan hasil analisis demografi seperti yang ditunjukkan di dalam jadual, dapat dilihat bahawa kebanyakan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut adalah daripada golongan lelaki, dengan jumlah kekerapan adalah sebanyak 58 daripada 74 responden kesemuanya, dan sisihan piawaian adalah sebanyak 78.4%. Selain itu, kebanyakan umur responden yang terlibat adalah dalam lingkungan 31 hingga 49 tahun, dengan jumlah kekerapan sebanyak 45%, dan juga sisihan piawaian adalah sebanyak 60.8%. Hasil kajian analisis juga menunjukkan bahawa kesemua responden, iaitu seramai 74 responden bersamaan 100% adalah terdiri daripada bangsa Melayu. Seterusnya, seramai 31 orang responden yang mempunyai tempoh perkhidmatan yang paling tinggi, iaitu dari 1 hingga 10 tahun bersamaan dengan 41.9%, diikuti dengan 30 orang responden bersamaan 40.5% mempunyai tempoh perkhidmatan dari 11 hingga 20 tahun. Yang terakhir adalah dari segi tahap pendidikan responden. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap pendidikan responden pada tahap sekolah rendah adalah berada pada tahap yang paling tinggi, di mana seramai 54 orang responden bersamaan dengan 73% berada di tahap ini. Seterusnya adalah mengenai hasil analisis deskriptif keterlibatan pekerja. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis deskriptif keterlibatan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut, dapat dilihat bahawa min keseluruhan adalah sebanyak 3.97, dengan jumlah sisihan piawaian adalah sebanyak 0.38. Oleh sebab itu, nilai min keseluruhan item untuk tahap keterlibatan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut adalah berada pada tahap yang tinggi, seperti yang ditunjukkan di dalam jadual tersebut. Manakala jumlah skor min bagi keseluruhan item untuk tahap prestasi kerja pula adalah sebanyak 4.00, diikuti dengan sisihan piawaian adalah sebanyak 0.39. Oleh itu, hasil analisis kajian menunjukkan bahawa tahap prestasi kerja pos Malaysia di sekitar Besut adalah berada di tahap yang tinggi seperti yang ditunjukkan di dalam jadual yang disediakan. Bahagian ini pula membincangkan mengenai hasil analisis hubungan antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Kaedah kolerasi Pearson telah digunakan bagi mengukur tahap kolerasi antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan seperti yang ditunjukkan, dapat dilihat bahawa keterlibatan pekerja dan prestasi kerja mempunyai hubungan yang kuat, di mana nilai kolerasi Pearson yang diperoleh adalah 0.682, manakala nilai P yang pula menunjukkan hubungan yang signifikan kerana berada pada tahap 0.000, iaitu kurang daripada 0.01. Seterusnya adalah perbincangan hasil kajian. Hasil analisis atau hasil kajian telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara keterlibatan pekerja dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja pos Malaysia di sekitar Besut. Kebanyakan pekerja syarikat yang mempunyai keterlibatan yang tinggi di tempat kerja akan memberikan prestasi yang baik kepada organisasi. Dapatan ini disokong oleh Dewi Yanti dan Sesono 2015, iaitu mereka menyatakan bahawa jika seseorang pekerja memiliki keterlibatan kerja yang tinggi, maka mereka akan menunjukkan prestasi yang baik. Di samping itu, Gupta dan Sharma 2016 menjelaskan bahawa penglibatan pekerja sememangnya mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja. Berdasarkan hasil kajian yang telah diperoleh, terdapat beberapa cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak organisasi dan juga kepada pekerja akan datang. Cadangan yang boleh dikemukakan kepada pihak organisasi adalah pihak organisasi boleh mengenal pasti keperluan pekerja di tempat kerja dengan melakukan kaji selidik untuk mengenal pasti perkara-perkara yang diperlukan oleh pekerja di tempat kerja. Apabila hasil analisis ataupun hasil kaji selidik diperoleh, pihak organisasi perlu melakukan penambahbaikan dengan segera agar pekerja merasa lebih selesa dan lebih bersemangat untuk bekerja di tempat kerja. Seterusnya adalah pihak organisasi ataupun pihak atasan perlu menunjukkan contoh yang baik dalam meningkatkan keterlibatan pekerja dan prestasi kerja para pekerja di tempat kerja. Sebagai contoh, pihak atasan perlu memberikan sepenuh perhatian serta bersifat teliti ketika melaksanakan tugas di tempat kerja. Apabila perkara ini berlaku, pekerja bawahan akan melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak majikan mereka. Seterusnya, cadangan yang boleh diberikan kepada pengaji akan datang adalah melakukan kajian dengan memilih skop
kerja yang sama ataupun seimbang dari segi jantina, iaitu antara pekerja lelaki dan juga pekerja perempuan. Hal ini kerana berdasarkan kajian yang telah dilakukan, majoriti pekerja adalah terdiri daripada pekerja lelaki. Tambahan pula, skop antara pekerja wanita dan juga pekerja lelaki adalah berbeza kerana semua pekerja wanita terlibat di dalam bahagian urusan pejabat, manakala pekerja lelaki terlibat di dalam operasi luar pejabat. Perkara ini menyebabkan tekanan kerja yang diterima oleh pekerja-pekerja tersebut adalah berbeza, yang mana seterusnya memberi kesan terhadap kesahihan maklumat kajian yang diberikan. Selain itu, pengkaji akan datang juga disyorkan supaya melakukan kajian terhadap populasi responden dengan jumlah yang lebih besar, iaitu melakukan kajian terhadap organisasi-organisasi yang mempunyai bilangan pekerja yang besar untuk memudahkan kajian tersebut dijalankan, serta kebolehpercayaan maklumat yang diperoleh adalah lebih tinggi berbanding hasil dapatan dan kebolehpercayaan yang diterima daripada populasi yang kecil. Kesimpulannya, berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh, ketiga objektif di dalam kajian ini dapat dicapai kerana keputusan kajian menunjukkan bahawa masing-masing berada pada tahap yang tinggi. Oleh itu, pihak organisasi perlu sentiasa berusaha dan mencari alternatif untuk meningkatkan keterlibatan pekerja di dalam organisasi. Sehubungan dengan itu, semua pekerja perlu berganding bahu dan memberikan kerjasama yang menyeluruh terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak organisasi dalam meningkatkan lagi tahap keterlibatan mereka di tempat kerja supaya usaha pihak organisasi dapat dicapai dengan mudah. Apabila perkara ini berlaku, sudah tentu tahap prestasi kerja para pekerja menjadi semakin meningkat, yang mana seterusnya dapat meningkatkan keuntungan kepada pekerja dan organisasi itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.